Alright, kita live. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Apa khabar semua? Assalamualaikum Viewers kita di Facebook dan kita hari ini berbincang, kita live semula. Hari ini series yang nombor 7 rasanya hari. Dah nombor 7 lah. Dah nombor 7 lah. Nombor 7. So hari ini kita live series yang nombor 7. So hari ini kita berbincang, masih lagi berbincang untuk kebaikan founder dan kita akan bincang apa jenis-jenis packaging sebenarnya yang founder boleh gunakan, boleh pakai untuk bila membuat produk. Alright. Sebelum tu kita tanya dulu tanya Cik Hairi kita, sebab kita kilang kita di Pekalan Cepa, Kelantan. Macam mana cuaca kat sana Hairi? Oh, yang sudah maklum lah, kali ni tengah cakap apa, gelombang ketiga. Gelombang ketiga. So kita pun simpati juga dengan apa, negeri jiran kita, Pahang kan. Yang tengah dilanda banjir yang agak berat jugalah kan. So far di sini pun hujan non-stop juga. Di sebelah-sebelah Gomusang, Kelkrai pun dah mula dinaiki air. Kita cuba doa lah untuk benda ni tak orang cakap apa, seburuk yang sebelum-sebelum ni. InsyaAllah dimudahkan semualah. Okay. So sebelum tu saya nak ucap terima kasih banyak kepada viewers kita yang macam kita cakap tadi, ini dah live yang siri yang ke-7. So sebelum-sebelum ni yang kita dapat feedback yang begitu bagus, positif. Terima kasih kepada peniaga di luar sana yang banyak bertanyakan tentang soalan, tentang apa-apa yang berkenaan dengan OEM ni. Dan alhamdulillah kita pun dah bagi feedback yang orang cakap apa, ada two-way communicate yang jelas. Dan alhamdulillah kami dalam rangka melahirkan founder-founder baru dalam awal tahun. Terima kasih banyak. Right, so hari ni macam saya cakap tadi, kita nak bincang topik yang penting. Cakap mungkin dalam era moden yang ni, penampilan. Kalau kita ni penampilan kan. So produk pun kena ada penampilan juga. Jadi tak lain tak bukan tentang fizikal di luar ataupun packaging ni lah. Kan. Orang cakap apa, first impression customer ni dia tengok apa ni, fizikal dulu. Kotak macam mana apa semua kan. Jadi adakah yang penting dan apa yang kami boleh bantu anda di luar sana. So kita tanya dulu. Sebelum kita masuk jenis-jenis packaging ni, kita tanya. Dia macam biasanya live kita ni macam kita bersoal jawab lah. Soal jawab macam interview lah. Apa pentingnya packaging? Kat mana pentingnya packaging? Packaging tu boleh, kalau packaging yang cantik, apa efek dia, atau packaging yang bagus, apa efek dia pada produk tu? Macam mana? Well, macam sedia maklum, produk yang bagus, okay, bila orang dah cakap apa, amalkan ataupun dah terbukti dalam jangka masa yang lama. So untuk first impression yang orang nak beli, okay, maknanya peranan utama adalah pandangan lah. Maknanya bila menyebutkan pandangan lah, packaging benda yang paling penting. Sebab orang tak rasa lagi produk kat dalam. Tapi maknanya orang tengok dia punya ciri-ciri fizikal di luar dulu. Kan dari segi pelabelan dia, dari segi apa yang menarik, dari segi packaging. Itu yang membuatkan produk tu mendapat tumpuan ataupun pilihan bagi pengguna-pengguna untuk first round lah. Okay? Jadi semestinya bila kita bercakap tentang packaging, kalau dulu hanya bungkus dengan plastik macam tu kan. Okay? Jadi dalam keadaan kompetitor yang ramai, produk yang ribuan jenis di pasaran, semestinya benda ni akan menjadi cakap apa, benda yang paling utama untuk kita menang market. Perkataan menang market ni maknanya orang cakap apa, looking good punya produk lah kan. Macam kita dapatkan benda tu. Itu penting. Memang penting sangat. So bagi saya packaging ni dia akan, nombor satu ialah betul. Yang macam Hairi cakap tu betul. Ialah first impression. First impression ialah pandangan pertama kita pada produk tu, menarik atau tidak. Lagi-lagi kalau katakan kita supply produk yang kita supply pada kedai-kedai jamu. Bila kedai-kedai jamu kan banyak produk kan. So kita perlukan packaging yang sesuai untuk menarik pandangan pertama dia tu. Nombor satu kan. Nombor dua, packaging produk juga boleh efek harga pasaran. Kalau packaging kita cantik, packaging kita nampak mahal, kita boleh price pada harga yang sedikit tinggi kan. Sedikit tinggi pasal packaging tu cantik. Jadi bila orang beli, dia beli rasa macam dia dapat hadiah.
Alright, pasal kenapa? Puas Sebab hati. pasal packaging dia puas hati, betul? Hmm. So itu ialah efek packaging sebenarnya kepada founder-founder. So hari ini kita nak ceritalah jenis-jenis packaging. Okey, kalau kita nak buat Kadang-kadang bila produk. bila cakap tentang tu, orang cakap mutu Ah. produk tu sebenarnya bergantung kepada dalaman dan luaran dia. Betul? Bila dah packaging dah mutu dia dah orang cakap tinggi, semestinya kat dalam tu memang satu produk yang lebih inilah. Betul. Dia align lah. Dia Align sama. lah. Kotak di luar cantik, produk di dalam bagus. Bagus. So dia align. Alright. So kita direct straight to the point. So jenis-jenis packaging yang kita boleh pakai untuk bila kita buat produk. Yang pertama apa dia, Eri? Okey, sebab dia banyak pilihan. Jadi kalau kita pergi kepada satu persatu jadi kalau produk yang biasa kita buat serbuk ataupun powder. Jadi semestinya packaging yang asasnya adalah kita guna foil lah. Okey, foil. Jadi pilihannya kita ada dua bentuk. Sekarang ni kalau dalam market kita tengok macam-macam. Okey. Jadi bentuk stick ataupun secet. Okey, macam kalau kita tengok macam kopi teh yang tak dalam foil kan, dalam stick tu yang cakap apa, terus kita ambil satu dan terus boleh kita untuk satu cadangan hidangan dia lah. Okey. Jadi kadang-kadang orang tak faham foil tu apa dia sebenarnya. Foil tu macam mana bentuk dia? Foil tu kalau kalau di saya ni kalau yang biasa tengok kan dekat kopi papan di luar sana ataupun produk yang kotak, foil ni satu plastik aluminium foil lah. Aluminium foil yang kita guna untuk kita isi. Dia tak boleh sembarangan. Dia tak boleh nak isi dalam kertas ke apa kan. Sebab benda ni yang kita mengelakkan daripada contamination dan sebagainya. Jadi foil yang telah diluluskan atau dibekalkan. Jadi foil ni ada yang jenis yang stick ni memanjang lah. Kalau tengok banyak brand-brand yang lama di pasaran macam Milo, Nescafe, whatever lah. So kena packaging stick macam ni lah. Dan kalau ikut satu lagi, ini biasa tengok kan. Dia stick agak ni kita bila panjang panggil stick lah. Alright. Dan satu lagi pilihan yang kita ada adalah secet. Yang petak, dia punya sizing tu dia petak. Kalau kita tengok dalam kopi kan, dia petak macam ni. So dia standard size. Ini kita bekalkan. Okey. Cuma di sini selalunya warna asas yang kita ada kalau untuk foil yang kosong maknanya yang bukan printed yang tak ada jenama adalah warna silver, okey. Dan juga kita ada warna gold. Ini dua pilihan asas yang kita ada yang juga telah dibekalkan secara terus daripada kilang. Okey. Kalau macam customer tu nak plain tapi berwarna, itu kita kena special untuk die cut dia lah. Mana yang cakap printed yang untuk dia punya our brand lah. Betul. Alright. So dia bahasa kilang dia adalah foil. Itu bahasa kilang dia lah. Aluminium foil. Aluminium foil itu bahasa kilang dia. So bila founder datang dia biasanya tak cakap lah, dia akan kita akan tanya nak dalam bentuk sachet ke bentuk stick. Bentuk sachet atau stick. So kalau dalam bahasa kilang dia adalah foil. Alright. So kadang-kadang kita pakai perkataan orang ramai tak faham. Tak faham kan. Okey. Bila cakap tadi tentang foil yang plain, mana yang kosong, okey. Kalau contoh founder tu ataupun rakan niaga nak buat cakap apa aluminium foil yang dah di print dengan dia punya produk atau ada brand dia sebagainya, boleh, okey. Contohnya macam ni. Di kopi ni kita terus dengan secet ikut jenama brand produk tu sendirilah. Okey. Cumanya dia ada syarat-syarat dia lah. Okey, macam kalau yang plain ni kuantiti dia sebab kita dah ready stock. Okey. Kalau melibatkan packaging yang ada brand ni memang kita kena kuantiti yang ditetapkan lah. Itu kita perlu bincang apa kita nak explain pada ni. Dan benda ni sebenarnya kalau untuk bakal founder yang baru bermula memang kita suggestkan untuk yang plain. Sebab dia tidak perlu kuantiti untuk ni. Jadi kalau yang dah ada brand, ini mungkin kuantiti yang agak tinggi sikit lah. Okay. So dia kalau nak yang printed tu berapa MOQ dia? Okay. Balik kepada yang ni Kalau yang printed ni dia semestinya sebab kita kena buat daripada kilang terus. So ini mungkin 20 roll. 20 cakap apa 20 gulung lah. Gulung foil ni dan satu roll tu maksima dia boleh pergi sampai 7,500 secet.
Okay. Sama juga dengan yang cakap apa, yang stick tadi. Lebih kurang. Mana satu roll tu dia boleh pergi sampai 7,500 hingga 8,000 pieces lah untuk ni. So bayangkanlah kalau kita buat untuk 20,000, so maknanya benda tu untuk long term punya production lah kita perlu kan. Betul. So Okay. yang lebih established kita memang suggest untuk establish. Jadi mana-mana founder yang dah ada brand yang dah lama dalam market dan sebagainya, mereka akan pilih produk yang telah ready printed lah. Dan mungkin nampak lebih eksklusif. Lebih mahal sebab benda dah ready kan. Tapi tak semestinya. Kadang bila kita lihat produk-produk dalam world yang dunia sekalipun, dia lebih pada plain. Itu bergantung kepada founder ataupun syarikat itu sendirilah untuk memasarkan. Dan dalam pada tu kita ada juga pilihan sekiranya bakal founder kita tu nak buat dalam kuantiti kecil ataupun guna foil yang kosong. Tapi kita boleh designkan stiker untuk ditampalkan pada foil ni melalui kaedah stiker yang dia punya design dia transparent. Kita tampalkan di secek ni, dia nampak macam print dekat sini lah. Dapatkan sikit dia punya ni. Okey. Macam tu. So nampak macam dia sebenarnya stiker transparent. Tapi bila kita tampal di foil ni, dia nampak macam benda print dekat sini. Betul. So it's better lah. So ini boleh jimat, yang mana kuantiti dia boleh kita minimalkan. Okey, dan nampak macam ada kelas. Alright? Okay. Sama juga. Kalau dulu peringkat dulu kalau kita tengok banyak kopi-kopi papan yang di kedai-kedai tu, mereka guna juga stiker tapi stiker yang kertas. So bila kita tampal, nampak macam stiker tu ditampal di sinilah. So tak ada masalah, boleh juga untuk beginning boleh, tak ada masalah. Cuma bagi mereka yang ada modal untuk nak buat lebih sikit, macam kita cakap tadi, first impression yang agak menarik. So kita ada pilihan. Sama ada yang basic, yang pertengahan ataupun yang ready printed lah. Betul. Alright. Okay. So itu cerita pasal sachet dengan stick. Alright. So ada nak tambah apa lagi tak sachet dengan stick, atau kita nak terus kepada yang bab kedua pula ni bila kita nak buat powder. Benda ni kita huraikan sikit. Benda ni bila dalam stick ini banyak kadang kalau kopi ni kita letak di papan. Juga bila kita letak tampal ni kita letak dalam kotak. Itu yang kadang ada pilihan di founder. Bila isi dalam kotak, kadang mereka rasa macam tak perlu stiker di sini sebab memadai kotak tu dah menggambarkan keseluruhan. Tapi bila benda ni dilus-kan, maknanya mungkin dia nak juga benda ni. Benda-benda macam tu kita boleh bincang, kita boleh suggest dan kita boleh consult kita punya customer supaya apa kesesuaian yang berlaku untuk dia punya produk. Betul. So itu terpulang pada founder. Kalau dia orang nak sachet tu ada brand ataupun sachet tu tak ada brand, itu terpulang pada founder lah. Of course tengok pada produk dia orang, macam mana dia orang nak position kan. Kalau produk yang lebih eksklusif mungkin perlu ada stiker kat sachet ataupun perlu sachet yang terus printed. Benda ni untuk secek ni apa sahaja produk yang base pada powder ataupun serbuk lah. Jadi selain daripada pilihan yang kita ada untuk stick, untuk secek, ada juga kalau kita tengok sekarang ni banyak company yang lebih kepada clinical punya style, apa farmasi kan. So dia nampak lebih kepada nak nampak benda tu simple, tak nak pakai foil dan sebagainya, dan kita ada pilihan atau kita gunakan botol. Botol. Jadi kalau saya rasa ramai viewer di luar sana yang dah tahu tengok biasa dengan produk yang dalam botol tu serbuk sendiri. Kalau tengok pilihan botol pula kita ada macam-macam. Dari segi sizing dia. Kalau tengok botol, saya nampak simple lah. Dan ni kalau orang cakap apa home penggunaan di rumah. Jadi botol ni kita boleh guna untuk di waktu siang dan malam lah. Kalau di stick tadi, kebanyakan mereka menggunakan untuk travel. Boleh juga. Yang ini dah cakap apa home base lah. Jadi botol pula sekarang ni kita banyak sangat pilihan yang ada. Berbagai jenis botol yang ada. Dengan bentuk, saiz yang berbeza. Itulah dia punya untuk founder yang ke arah mana dia nak push dia punya produk. Betul. So yang biasanya kalau macam yang pakai botol sebenarnya bukan produk ni je lah, tapi macam contoh macam kalau kita tengok minuman protein untuk gym ataupun minuman collagen, minuman fiber, tu pasal dia penggunaannya banyak.
banyak. Penggunaan yang banyak, dan diorang nak adjust sendiri penggunaan dia tu, diorang boleh pakai botol terus. Alright. So biasanya kadang-kadang kita ada satu cadangan hidangan, itu yang kita pakai sachet, ataupun kalau pengguna tu dia nak pakai sendiri, macam mana dia nak adjust nak pakai kan, itu kita suggest pakai botol lah. Yang tu untuk semua jenis-jenis produk yang berasaskan powder. Macam serbuk. Alright, serbuk. So powdered drinks lah, powdered health drinks, so macam protein, collagen, fiber sebagainya. Alright. Tapi sekarang ni saya tengok dari segi style ramai yang balik founder-founder yang bertukar kepada botol. Mungkin satu dari segi orang cakap apa, ketahanan dia, cara penyimpanan. Dan kadang-kadang ada juga yang gunakan recycle balik botol ni untuk letak, lepas guna habis produk ni tak gula, garam dan sebagainya. Tapi itu bergantung kepada kemahuan founder lah. Sebab mereka dah ada ciri-ciri ataupun cara marketing mereka sendiri yang nak fokus benda tu lah. Alright. Okay. So next, kalau kita balik pada sachet tu. Okay, so kalau sachet tu, sachet tu takkan kita nak jual sachet macam tu kan. So sachet tu macam mana? Macam mana kita nak menjual? Takkan nak jual sebatang sachet tu kan. Okay. Selalunya so walaupun kadang-kadang ada, kalau kita ada pakai papan, ada kan. So macam mana kalau sachet tu? Kalau papan tadi kita habis cerita tentang sachet yang kita tambah di papan. So kebanyakan produk di luar sana juga majority lah. Majority tu menggunakan sachet tu untuk diseal dalam kotak. Sebenarnya kalau cakap tentang OEM ni, kebanyakannya percentage dia mau kepada kotak. Finishing daripada kotak. Di kotak ni pun macam kita cakap, dia bergantung kepada berapa jumlah bilangan sachet yang kita nak isi kan. Pattern kotak pula kita ada yang jenis macam-macam lah, ikut trend semasa kini. Ada yang menegak, ada yang melintang, ada macam-macam jenis. Dan perkara itu kita boleh lihat dari segi contoh-contoh produk-produk di luar sana, di pasaran kita. Dan kami di sini di Biointrimax pun kita memberikan konsultasi untuk macam mana kita nak siapkan produk ini dalam bentuk packaging yang paling menarik. Bersesuaian dengan. Dan kotak, bercakap tentang kotak, kita ada saiz. Sebab kita akan ukur dulu jenis kandungan gram produk-produk yang kita hasilkan dan berapa jumlah sachet yang dia nak isi, barulah kita akan bagi die cut kotak tu. Dan ini kita akan bantu daripada A to Z lah. Itu jangan risau, pada bakal founder sana kita ada kepakaran untuk tu, dan kita akan consult supaya produk tu nampak pack. Kadang ada juga yang salah buat, pakai kotak yang besar, produk yang tak cukup, bila goncang macam ni dia rasa berbunyi dan sebagainya. Itu kena ada kepakaran dan juga pengalaman untuk ni lah. Jadi contoh kotak, kita balik kepada point kita. Contoh kotak selain daripada bentuk, kita ada yang panjang, menegak dan sebagainya, dan pattern masa kini. Kadang yang ada cap, yang buka dia daripada tepi, buka daripada belah atas dan sebagainya. Jadi ini kita ikut peredaran masa, yang mana design-design tu yang designer boleh kemukakan. Alright. So kalau di sini saya nak tunjuk memang terlalu banyak. Kotak-kotak yang meninggi, menegak dan sebagainya kan. Dan ada yang warna yang kita tengok wow. Warna-warna yang warna berkilat terus. Kan. Ini pun dia panggil konsep foil. Foil, warna-warna pilihan. Cakap sekarang ni dah balik kepada zaman moden ni, warna-warna yang terang, warna-warna yang boleh menarik perhatian kan. So terlalu banyak jenis dia. Itu jenis dan warna kotak. Dan kotak ni pula finishing dia, kita ada beberapa pilihan lagi. Contohnya kalau ikutkan yang basic, kita ada glossy. Kita panggil glossy ni yang cakap apa, kilat. Kilat. Jadi kalau kilat ni, kalau kita pegang tu rasa macam kotak tu berkilat lah. Betul. Contoh tadi nampak macam berkilat kan. Betul. Dan ada juga pilihan kotak bila finishing dia adalah matte. Matte ni macam dalam bahasa kita apa warna yang dia warna tak berkilat. Tak berkilat lah. tak berkilat. Kasar kan. Tak berkilat. So ini nampak lebih mewah. Kan. Kadang cita rasa kita ni bila nampak pelik sangat warna kotak ni kan. Itu nampak lebih mewah dan nampak lebih simple. Alright. Okay.
Okey. Untuk finishing saya tambah untuk finishing. Yep. Lain pada silakan. kotak asas ataupun basic dia. Okey. Dia punya contoh ini salah satu contoh produk dia punya bila glossy kita hanya gambarkan brand ataupun apa saja nama produk tu pada jenis glossy lah. Betul. Tapi kalau kita nak up sikit, nampak quality sikit, kita boleh buat stamping. Contohnya stamping ni warna stamping tu yang gold. berkilat. So contoh macam berkilat. so contoh dekat kotak yang matte kita letak stamping yang kilat. Stamping yang Jadi berkilat. dia timbul lah dia punya timbul lah dia punya nama brand dan sebagainya. Betul. Ini main peranan lah untuk kita punya cakap mata kita kan. Yes. Okay, bila kita rasa pun nampak macam timbul benda ni kan. Nampak eksklusif dan agak mahal lah. Okay. Ada juga satu lagi finishing yang panggil emboss. Emboss tu nampak macam glossy, tapi bila kita pegang dengan tangan dia timbul. Dia rasa macam ada perkataan yang keluar. So banyak pilihan yang ada bergantung kepada pattern-pattern yang ada mesin ni lah. Alright. Okay. Boleh tak Tim? Alright. So okay, cantik. So itu cerita semua pasal kotak. So bila kotak. kita ada sachet, kita ada sachet, kita ada produk dalam bentuk powder form, kita akan letak dalam kotak, dan kotak itu pun banyaklah jenis-jenis finishing dia. Ada glossy, ada matte, ada foil. Foil tu yang kilat terus. Betul. Alright. Lepas tu kertas tu pun ada saiz ketebalan yang berbeza. Betul. Tu kalau macam produk yang tidak berat, okey, kita untuk standard size lah. Maknanya kotak dah ngam, dah okey. Tapi bagi produk yang agak berat dan memerlukan pattern yang agak kuat, kita cadangkan untuk saiz kertas yang agak tebal supaya nampak kotak tu agak gah, kan, sesuai dengan produk dia ada lah. Alright. Betul. Okay. Yes. Alright. So itu cerita pasal sachet dan kotak. Okay, seterusnya kita ada produk-produk lain juga yang kita buat. Contoh seperti macam jus ataupun liquid. Jus dengan liquid macam mana pula kita nak buat packaging dia ni? Jus liquid. Okay. Ini merupakan produk yang banyak juga di pasaran daripada zaman dulu lagi kan. Okay. Sekarang ni pun kita tengah buat production jus tu kat belakang tu. Itu tengah jus. Hari ni buat jus banyak sangat order daripada ni. Okay. Kalau jus selalunya kita guna botol lah. Right? Okay, guna botol. Yes. Okay, pilihan-pilihan botol yang ada. Dan kalau saya nak tunjukkan hari ini memang terlalu banyak lah jumlah botol yang ada. Tapi bagi yang tengah top, tengah top ni kadang-kadang yang kita ada saiz untuk yang 120 ml, ada yang untuk 250 ml dan juga untuk 500 ml. Jadi pendekatan tu kalau selalunya produk yang campurannya lebih kepada bahan aktif, selalunya kita gunakan produk botol yang dipanggil amber. Amber ni yang warna dia lemak, nampak nak kehitaman sikit. Dia ada sebab tu. Sebab kenapa kita pakai botol amber tu? Apa sebab dia? Dia kadang ramai viewer saya ni tengok produk dalam botol yang warna jernih. Okey, orang cakap senang nak nampak bahan dekat dalam. Tapi warna amber sebenarnya dia sebagai protection. Okey, untuk daripada pencahayaan. Okey, bila pencahayaan ada babak aktif dan sebagainya, dia mengelakkan daripada berlakunya tindak balas dan sebagainya lah. Alright. Jadi pilihan botol ni sebenarnya banyak. Okey, kalau datang ke kilang kami ni kita akan tunjukkan lebih banyak lagi contoh. Okey, macam-macam, dan kalau kita tengok dia punya cap ni, ada punya penutup ni, ada pelbagai warna. Ini warna ni boleh pilih mengikut sesuaian dengan tema company lah ataupun tema produk tu sendiri. So jangan risau, dari situ kita boleh bekalkan pilihan yang ada, dan pattern-pattern yang ada pun ada yang nak botol yang langsing. Langsing kat tengah kan. Contoh produk jus wanita, dia pakai botol yang ramping macam ni kan. Betul. Sama juga. Okey, kita bekalkan. Dan ada juga produk base pada madu dan sebagainya kita pakai botol kaca. Sebenarnya botol kaca nampak lebih eksklusif, lebih mahal, okey. Cumanya dia ada pro and con dia. Okey. Kadang-kadang nampak bagus. Kalau kita tengok produk-produk di Timur Tengah, banyak penggunaan base pada kaca. Okey, tapi bagi founder yang ni dia kena fikir juga costing untuk transportation dia, macam mana untuk courier dan sebagainya. Right? So benda ni akan kita huraikan untuk dari segi perbincangan lah. So masing-masing ada kelebihan dia. Sama ada botol kaca ataupun botol plastik yang kita. Okey, itu untuk produk jus dan juga jus dan liquid. Liquid. Okay. Kita terus kepada kita punya satu lagi yang kita banyak produce untuk orang, ialah teh sebenarnya. Sebenarnya kita punya one of kita punya produk yang everlasting yang tahan bertahun-tahun founder jual ialah produk teh.
So kalau teh ni macam mana kita nak packaging dia? Dan teh ni bentuk macam mana? Adakah dia bentuk serbuk ke? Adakah dia tea leaf ke? Macam mana? Okey. Teh ni kalau daripada zaman berzaman lagi kan. Zaman lagi orang cakap apa? Teh uncang lah. Betul tak? Teh uncang lah. Memang perkara kita buat teh uncang. Dan mesin bila kita uncang ni sekarang ni kalau kita tengok contoh ada yang kalau kita pergi Cameron Highland tu kan. Macam-macam dah jenis uncang dah ada sekarang ni. Ada sizing yang selalu tengok. Okey, ni uncang petak macam ni kan. Ini daripada basic lah. Tapi sekarang ni dah ada uncang yang bulat. Bentuk macam-macam. Okey. Ini yang biasalah dari segi basic teh. Okey. Jadi uncang ni kita masukkan dalam kalau ada produk itu masuk dalam foil balik. Okey. Dia dah ada uncang, masukkan balik dalam foil pun ada, ataupun uncang ni kita masukkan dalam zipper. Zipper plastik tu kan. Itu dalam kuantiti dalam 10 ke apa, kita masuk dalam zipper bag. Terus kepada dalam kotak balik. Betul. So untuk teh sendiri untuk zaman sekarang ni terlalu banyak pilihan yang ada. Tapi basic ni adalah uncang lah. Uncang untuk rendaman. Sebab apa, bila teh ni kita tahu benda tu dia berabuk dan sebagainya kan. Jadi memang kena guna filter untuk rendaman tu supaya saki-baki tu tidak diminum lah, lebih selamat lah. Betul. Betul. So itu adalah tea bag. So bila dalam bentuk teh dia mesti dalam tea bag, dalam uncang teh. So uncang teh tu kita boleh pilih lah. Kita boleh pilih kita masuk dalam ini untuk teh yang orang cakap apa, kita grind secara ni lah. Tapi ada juga teh sekarang ni kita melalui powder. Betul. Powder tadi sama macam kopi, konsep dia dalam secet juga lah, dalam foil juga. Tapi ini saya bercakap tentang produk herba yang base kepada herba yang kita grind lah. Yang grind, betul. So dia ada grind dengan pasal ada fine powder. So fine powder tu itu ialah powder yang kita boleh campur dengan air, dia terus larut. Alright. Terus larut. Kalau macam yang tea leaf ni, dia adalah macam daun teh yang kita kisar, so dia kasar lah, dia tak larut dalam air. Alright. Okay. Alright, seterusnya kalau kita ada juga founder-founder yang buat dengan kita stevia ataupun manis. So kalau macam tu macam mana pula kita punya packaging? Okey. Ini merupakan produk dia tak baru sangat lah kan. Tapi produk base pada liquid. Liquid yang kita pemanis, ada yang guna dropper dan sebagainya kan. Kita bekalkan juga di sini antara produk yang betul liquid yang botol agak bersaiz kecil. Okey. Kita ada macam ni. Botol-botol kecil. Ini untuk dropper lah. Bila kita buka, kita boleh titiskan pemanis tu dalam minuman dan sebagainya lah. Ini packaging dia untuk pemanis ataupun bahan-bahan liquid lain lah. Dan kita ada juga pattern botol-botol yang ada dropper yang tekan. Kita tengok macam-macam ada pilihan warna. Ini juga warna dia amber. Warna dia amber juga untuk protection lah, untuk protection juga. Sama dia ada sebab liquid dia dalam tu. Dan pemilihan benda ni kita akan sesuaikan dengan produk kat dalam tu. Apa kandungan produk dan sebagainya. Okey? Kita ada perkaran. Sama juga sizing yang dia punya ml yang agak besar. Okey, kita ada bentuk macam ni. Sama. Saya rasa viewer sana selalu tengok benda ni dekat luar. Okey, dan apa yang kita boleh buat kita akan ni. Okey. Sama juga. Ini agak saiz ml yang lebih kecil. Selalu ubat-ubat kita tengok kan. Sebab air mor mata dan sebagainya, ubat telinga. Ini pun sesuai juga untuk produk yang ml dia agak kecil sikit. Right? Okey, itu untuk botol kecil. Itu untuk botol-botol. So kalau katakan kalau kita yang botol-botol kecil ni kita boleh pakai untuk produk-produk macam stevia, ataupun kalau kita nak larutkan garam bukit untuk jadikan liquid untuk dapatkan mineral tambahan. Alright, itu semua boleh lah. Kita pakai botol-botol jenis dropper ataupun yang dropper yang kita picit kat atas tu, ataupun yang kita boleh drop macam air mor punya botol. Macam air mor. Okey, so yang terakhir sekali packaging kita. Ini antara paling latest sekali bila kita sebut tentang sekarang ni banyak permintaan dari segi orang cakap nak mudah kan. Orang dah tak ada masa nak liquid dalam peti ais dan sebagainya, benda yang boleh carry on terus. Sekarang ni dari segi permintaan banyak penggunaan tablet atau kapsul. Tablet juga kapsul. Dan semestinya benda ni memerlukan satu packaging yang agak kecil. Okey. Dan di sini saya tunjukkan kepada viewer di sana adalah contoh-contoh packaging untuk tablet ataupun kapsul. Okey. Biasa selalu tengok botol yang macam ni,
okey, pelbagai pilihan warna yang ada untuk cap dia, warna. Yep. Ataupun okey, kita tengok macam ni. Ini pun bentuk farmasi style juga. Okey, bentuk farmasi juga. Banyak orang guna untuk letak jamu, untuk letak Yep. kapsul macam cakap tadi kan. Okey. Jadi dan ini contoh cap yang botol dia warna amber. Sama juga. Yes. Dia untuk protection dan untuk sinkronaskan dia punya produk dia. Betul. Okey. Dan pilihan-pilihan ni sebenarnya memberikan cakap apa bakal founder sana tu boleh berfikir dia punya pattern produk tu untuk kita sinkronaskan antara produk serbuk, produk liquid, produk tablet dan sebagainya. Alright. Okay. So itu cerita kita hari ni. So cerita kita hari ni ialah semua tentang packaging. Alright. So sekarang tahulah viewers kita kat luar tu dia tahu kenapa banyak botol dalam botol amber tu. Botol amber tu botol yang macam colour spek mata. Sebab dia kita nak lindung liquid ataupun produk kat dalam tu supaya tak ada tindak balas dengan matahari. Itu sebab dia sebenarnya. Betul. Jadi bila tengok kedai jamu, botol tu amber, dah tahu dah sebab dia amber. Alright. Dan kita tahu juga bahasa kilang ialah sachet tu dipanggil sebagai foil. Okey, aluminium foil, okey. Alright. Tapi bahasa kilang dia panggil foil lah, tapi dalam bahasa orang biasa, bahasa kita kat luar ni ialah sachet ataupun stick. Sachet atau stick. Macam-macam jenis packaging yang kita boleh buat sebenarnya. Alright, boleh buat kotak. So ini apa yang kita tunjuk ni sebenarnya adalah asas pada packaging. Okey. Sebenarnya banyak lagi in detailsnya benda-benda kita boleh tambahkan untuk sesuatu produk tu nampak lebih eksklusif. Itu kita boleh tengok dalam perbincangan kita dengan founder lah. Cuma satu lagi saya nak tanya. Dia okey, kita dah tunjuk kotak, kita tunjuk stiker, kita tunjuk apa semua tu kan, tapi design dia siapa yang buat? Okey. So sekarang ni kita ada internal designer dan juga kita ada external. Alhamdulillah design selalunya dalam satu hari bilangan produk tu banyak. Okey. Jadi kita ada internal dan juga ada external. Dan designer yang kita ada ni alhamdulillah cukup pengalaman dan dah tahu dah dia punya spek-spek design dan cara packaging sesuai dan diluluskan oleh pihak kementerian lah. Itu kita letakkan di sinilah. Jadi sebenarnya kalau kita dah ada benda ni, benda ni tak drag masa yang agak lama. Sebab designer tu dah tahu, dah tak perlu dah buat. Kadang kalau kita cari yang tak tahu tentang spek, bila kita buat kena ubah. Buat satu lagi kena ubah. Itu kan ambil masa yang agak lama. Jadi bila kita ada internal dan external ni, insya-Allah benda tu lebih dimudahkan dengan spek-spek yang betul lah. Betul. Itu yang penting sebenarnya. Bila designer pengalaman, dia tahu perkataan-perkataan apa yang boleh kita letak pada kotak tu supaya tak ada isu dengan halal, tak ada isu dengan KKM. Alright. Kadang-kadang designer yang tak berpengalaman, dia akan pakai perkataan-perkataan yang kita sebenarnya tak boleh pakai pada packaging. Betul. Alright. Ada yang perkataan yang tidak boleh digunakan untuk marketing. Contohnya perkataan tu jadi overclaim lah. Yes, betul. Contoh, pasal topik kita yang seterusnya hari Khamis ni insya-Allah pasal persijilan halal. Perkataan apa kita tak boleh pakai dekat kotak kalau persijilan halal? Okey, kalau selalunya overclaim lah macam contohnya boleh menyembuhkan penyakit tu, boleh menyembuhkan penyakit ni kan. Itu overclaim memang tak boleh. Okey, walaupun ditulis membantu. Sebenarnya kotak ni sebenarnya hanya memadai kita tulis nama produk, brand dan kegunaan. Itu saja. Jadi kita untuk dari segi kesan dan sebagainya itu memang tidak dibenarkan oleh pihak kementerian lah. Sebabnya produk-produk yang kita buat ni bawah skop produk pemakanan kesihatan. Dia ada skop-skop dia lah yang ditetapkan. Sebab itulah cakap apa, packaging, labeling dan sebagainya ni dia kena ikut step-step yang dibenarkan. Betul. Okay? Alright. So ni insya-Allah nanti kita yang persedia halal tu kita cerita nanti hari Khamis nanti. Kita lagi detail pasal persedia halal. Lagi hari dan saya suka di sini untuk beritahu hari Khamis ni kalau bagi founder-founder di luar sana yang tengah tunggu pasal R&D, pasal persedia halal, dan kita akan bersama dengan pegawai-pegawai yang terlibat, yang fasih ataupun yang ni dengan benda ni, dan insya-Allah boleh PM dan boleh bertanya terus daripada masa itulah insya-Allah. So nanti hari Khamis itu cerita hari Khamis nanti. So hari Khamis nanti kita live, kita akan cerita pasal proses persedia halal.
So founder yang nak buat produk kita kita dah tahap mewajibkan siapa-siapa founder yang buat produk kita mesti apply sijil halal, mesti buat submission pada KKM pengkelasan produk. Untuk mengelakkan di masa hadapan nanti kalau ada isu-isu semua kita dah ada sijil-sijil yang dah ada siap. Alright. So tak ada isu lah, boleh jual dengan hati yang senang. Tak perlu risau nak KKM datang rush lah, JAKIM datang rush lah, apa semua pasal semua dah selesai. Alright. So boleh jual dengan hati yang tenang. Itu yang kita punya target pada ini founder. Alright. Okay, tapi cerita pasal balik pada packaging ni. So kalau katakan founder-founder kat luar tu, walaupun ada designer sendiri pun boleh, tak ada masalah. Cuma kita akan advice lah dari segi perkataan-perkataan yang boleh dipakai, perkataan tak boleh pakai, ataupun claims yang pada produk tu yang mana yang boleh, mana yang tak boleh. Alright. So pada founder-founder di luar tu yang nak buat produk boleh berhubung dengan kita. Alright. Boleh PM page kita atau boleh WhatsApp. Kita ada tinggalkan nombor WhatsApp di ruangan komen. Alright. Boleh klik je kat situ. Hantar WhatsApp pada kita dan kita boleh berbincang either dengan Farah ataupun Cik Hairi kita. So apa yang saya nak tekankan di sini bagi bakal founder jangan risau, kadang dia takut bila saya buat produk macam mana kotak siapa nak buat, design siapa nak buat. So insya-Allah kami di Bandung Max akan bantu anda daripada peringkat pengulaan produk, R&D sehinggalah produk itu siap. Termasuklah packaging yang saya tunjukkan hari ini lah. Betul, setuju. Alright. Allah. Okay. So itu saja live sesi kita pada hari ini. Terima kasih pada viewers kita yang join kita di Facebook. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada minggu ni hari Khamis. Dan minggu ni hari Khamis kita akan cerita pula pasal persijilan halal. Itu yang sangat topik yang sangat penting lah pada founder yang buat produk. Alright. Okay. So insya-Allah kita jumpa pada hari Khamis ni. Hari ini last words. Macam yang saya cakap untuk tahun baru ni alhamdulillah saya tengok banyak komen-komen positif dan pertanyaan positif daripada rakan yang di luar sana dan ramai yang belum berlumba untuk jadi founder. Mungkin dah faham apa yang kita tengok pada live kita, explanation kita tentang betapa mudahnya jadi founder, right? Bila dapat info-info yang bagus, info yang betul, terus daripada kilang. Jadi ramai yang bertanya dan insya-Allah dalam bulan ni atau bulan depan kami akan melahirkan ramai founder-founder baru. Dan saya menjemput anda di luar sana insya-Allah untuk terus serta dalam bidang keusahawanan ini dan sama-sama kita maju untuk tahun ini dan seterusnya. Alright. Sesuai dengan tagline by Nutrimax. Kejayaan bermula di sini. Alright. Okay, insya-Allah. So kita berjumpa lagi pada hari Khamis ni dalam topik untuk persijilan halal. Itu saja daripada kami, saya Azim dan Cik Hairi kita di Pengkalan Cepa. Dan kita berjumpa hari Khamis ni. Assalamualaikum dan selamat. Assalamualaikum.